Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di dalam episod kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menambah iman kita dan kita terus menjadi hamba-hamba yang beriman, dan kita sering menghitung hari untuk menghadapi bulan Ramadan yang akan datang. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada episod-episod yang lalu saya telah mengungsi beberapa perkara yang membatalkan dan juga merosakkan puasa kita. Tapi pada episod kali ini, insya-Allah saya akan mengungsikan beberapa perkara-perkara sunnah yang kalau kita buat, walaupun kita rasa ianya kecil, tapi ianya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga boleh menambahkan pahala-pahala kita di bulan Ramadan. Okey, yang pertama, bersahur. Apa itu sahur? Sahur itu adalah makan dan minum sebelum masuknya waktu subuh. Memang agak payah untuk kita untuk bangun pagi, pukul berapa? 5 pagi nak bangun, nak makan dan sebagainya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim membawa maksud bersahurlah, sesungguhnya dalam sahur itu ada barakah. Okey. Yang kedua, kita kena berbuka puasa. Kita akan berbuka pada waktu maghrib. Ini jelah waktu maghrib yang selalu orang-orang nantikan. Selalunya kalau bulan-bulan lain kita tanya, bila masuk waktu maghrib, tak tahu. Tapi kalau bulan Ramadan tu, bila maghrib, oh, tengok jam, tengok surat khabar, tengok handphone, semualah. Memang waktu-waktu yang kita nanti-nantikan. Okey. Untuk tadi sahur, dan ini pula waktu berbuka. Berbuka haruslah mempercepatkan. Maknanya bila masuk waktu azan, kita jangan hege untuk berbuka. Kerana fadilat ataupun sunnah adalah mempercepatkan buka. Bukan buka sebelum azan, tapi buka apabila betul-betul masuk azan. Dan berbeza pula dengan sahur. Sahur ni harus dilambatkan. So berbuka kita cepatkan, bersahur kita lambatkan. Ia adalah sunnah. Sebelum berbuka, okey, ni sunnah yang lagi satu. Sebelum berbuka, orang sekarang selalu buat apa? Ambil gambar, betul tak? Ambil handphone, ambil gambar. Inilah lauk berbuka. Hari ni I buka tu, hari ni you buka ni, kan? Nak hantar dekat kawan-kawan WhatsApp group dan sebagainya. Tapi kita lupa sebenarnya sunnah bila waktu berbuka tu ada, sebelum masuk berbuka adalah berdoa. Nabi sebut antara waktu-waktu mustajab doa apabila seorang itu menunggu hendak masuknya waktu berbuka. Jadi insya-Allah Ramadan yang akan datang ni kita jangan sibuk-sibuk ambil gambar. Tahulah makan sedap, kan? Macam-macam. Tapi lebih baik kita berdoa, sebab itulah waktu-waktu mustajabnya doa. Sunnah yang lagi satu, memberi makan kepada orang yang nak iftar. Nabi SAW sebut dalam hadis, man fattara sha'iman falahu mithlu ajrihi wa la yanqus min ajri sha'im syai'un. Riwayat Imam An-Nasa'i dan juga Tirmizi. Yang membawa maksud lebih kurang, barang siapa memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala yang sama juga. Makin bertambahlah puasa kita. Tak wala yanqus min ajri shaim, tidak akan kurang pahala puasanya walaupun sedikit. Kan kita tahu masjid-masjid nak sibuk, semua masjid di serata Singapura tengah sibuk-sibuk untuk cari dana bukan untuk hure-hure, dana untuk bagi orang makan. So ini adalah antara sunnah-sunnah yang digalakkan untuk kita banyak melakukan di bulan Ramadan bagi orang makan. Okey, semua boleh buat insya-Allah. Selepas kita berbuka, sunnah juga untuk kita melakukan solat tarawih. Nabi SAW
menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan melakukan solat sunat tarawih. Tak kira lah ada riwayat mengatakan di rumah, ada kata di masjid, kan. Kita sama-sama meraihkan kedatangan Ramadan, kita menghidupkan masjid-masjid di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan, bila lagi agaknya kita nak berkumpul di masjid, kan? Okay. Mungkin ada riwayat Nabi solat di rumah. Kerana apa? Takut kalau ianya menjadi wajib untuk solat tarawih di masjid. Tapi alhamdulillah, solat tarawih itu sunnah. Tak kira lah nak buat 11, nak buat 23, dan termasuk witir, terpulang. Yang penting kita lakukan ibadah solat sunat tarawih. Iktikaf di masjid. Iktikaf buat apa? Kita duduk, kita baca Al-Quran, kan bulan Ramadan, bulan yang Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Allah sebut bulan Ramadan adalah bulan di mana turunnya Al-Quran. So kita hidupkan Ramadan ini dengan banyakkan membaca Al-Quran. Kalau hari-hari biasa mungkin dapat satu pahala untuk satu huruf, tapi di bulan Ramadan ini pahala Allah Subhanahu Wa Taala ni gandakan. Kita tak tahu, mungkin ini Ramadan kita yang terakhir. Kalau kita jumpa Ramadan akan datang pun, kita anggap juga seperti kita akan jumpa Ramadan itu Ramadan yang terakhir. Kita tak tahu bila ajal kita yang akan datang. Banyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bulan Ramadan ni bulan maghfirah. Bulan-bulan lain juga bulan maghfirah, bulan-bulan keampunan. Tapi di bulan Ramadan ni adalah bulan yang sangat-sangat orang Islam sayang, sangat-sangat orang Islam rindu kerana kelebihan dia. Dan maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan tu sangat luar biasa. Jadi perbanyakkanlah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teringat saya tentang ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Banyakkanlah bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wastaghfirhu, minta keampunan. Ayat tadi memang tentang kemenangan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam kemenangan pun kena istighfar dan tasbih. Apa lagi kalau kita dalam kesusahan. So kita dalam bulan kemenangan, bulan Ramadan yang sangat kita sayang, kita rindu, kita nanti-nantikan. Perbanyakkanlah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bila dah lepas Ramadan tu kita kembali suci. Dosa-dosa kita diampunkan. Bukan bermakna dosa kita dah diampunkan kita boleh buat dosa lagi. Jangan. Biarlah amalan di Ramadan tu berterusan. Perbanyakkan baca Al-Quran. Kalau tak silap saya, Imam Asy-Syafi'i ke Imam Al-Bukhari rahimahullah, mereka khatam Al-Quran 2 kali dalam satu bulan. Subhanallah. Adakah mereka hidup pada zaman dia satu hari 40 jam? Tak, sama juga 24 jam. Maknanya kita memang ada sangat masa untuk kita menghatam Al-Quran pada bulan Ramadan ini. InsyaAllah ini sahaja antara perkara-perkara yang saya boleh kongsi untuk episod kali ini. Semoga kita terus gairah, sifat gairah untuk bertemu Ramadan semakin tinggi, semakin membuak-buak, dan semoga Ramadan kali ini lebih baik daripada yang lalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.